Assalamualaikum dan salam sejahtera. Telus dan tulus anda bersama saya Faiz Arif. Ini Sinar PM 19 Januari. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan sejak minggu lalu, banyak operasi ekonomi negara terjejas. Terbaru, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memberikan jawapan berhubung tindakan kerajaan melakukan U-turn mengenai operasi industri kilang kereta. Beliau berkata tindakan U-turn kerajaan disebabkan pengaruh syarikat dari Jepun. Dengan memberi perincian, Najib menambah pada awalnya operasi kilang-kilang itu disenaraikan sebagai perkhidmatan keperluan oleh kerajaan untuk dibenarkan beroperasi. Namun, 2 hari kemudian, kerajaan berkata industri kereta tak boleh beroperasi. Ini membuktikan Jepun dan Persatuan Industri Kereta berjaya melobi kerajaan untuk terus menyenaraikan industri mereka sebagai perkhidmatan keperluan. 12 Januari lalu, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri mengeluarkan senarai aktiviti sektor ekonomi yang perlu diteruskan. Dan dalam senarai tersebut, aktiviti pengilangan otomotif adalah tersenarai untuk dibenarkan beroperasi di negeri-negeri di bawah PKP. Ini pula kisah yang tak kurang menariknya. Jangan peduli suara-suara sumbang, fokus kepada rakyat. Itu mesej Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan kepada Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mesej itu disuarakan sehari selepas beliau mengumumkan pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia PERMAI bernilai RM15 bilion untuk membantu rakyat dan merangsang ekonomi dalam memerangi COVID-19. Menerusi Facebooknya, Wan Saiful berkata Bersatu yakin rakyat dapat melihat dengan jelas keikhlasan Muhyiddin dalam menjaga negara. Kesahan itu dibuat ketika pembangkang semakin lantang mengkritik kepimpinan Muhyiddin, malah menuduh beliau kehilangan sokongan majoriti di Dewan Rakyat untuk terus menjadi Perdana Menteri. Apa yang penting sekarang, rakyat harus bergandingan membantu kerajaan dalam memerangi wabak COVID-19. Ini pula kenyataan pedas daripada ahli jawatan kuasa pimpinan amanah Faiz Fadzil. Faiz berkata 3 parti Melayu dalam Perikatan Nasional iaitu Bersatu, UMNO dan PAS didakwa gagal memuaskan jangkaan rakyat dan pelabur ketika negara berhadapan dengan PKP dan darurat. Menurutnya, sepanjang pemerintahan Perikatan Nasional terlalu banyak kepincangan dalam kerajaan dari segi tadbir urus ekonomi, pentadbiran kerajaan persekutuan dan pembanterasan wabak COVID-19. Mana tidaknya, Malaysia bukan sahaja terkebelakang dari aspek menarik pelabur asing tetapi juga pembelian vaksin COVID-19. Beliau yang juga adun Perkhidmatan Pasir turut mendakwa walaupun Muhyiddin telah mengumumkan pakej bantuan PERMAI semalam, namun ia hanyalah satu pelan kitar semula. Ahli Parlimen UMNO Datuk Seri Azalina Osman Said menolak permohonan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan untuk mengadakan sidang Parlimen pada tarikh segera. Azalina berkata selaku timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, beliau akan menjadi ahli Parlimen yang paling mengutamakan prinsip demokrasi berparlimen. Lebih-lebih lagi turut menyentuh kuasa yang di-Pertuan Agong. Beliau menambah terdapat kes-kes di mahkamah yang telah memutuskan bahawa perisytiharan proklamasi darurat atau pemasyuran ordinan oleh Agong tidak boleh dicabar sama sekali atas perkara 150/8 Perlembagaan Persekutuan. Kita beralih ke berita sukan. Mohamed Salah menegaskan beliau mahu kekal beraksi bersama Liverpool. Bintang Mesir berusia 28 tahun itu hanya mempunyai baki kontrak selama 2 tahun bersama Reds. Bulan lalu, Salah menolak untuk berhijrah ke kelab berkasih Spanyol, Barcelona atau Real Madrid. Bagaimanapun, beliau menegaskan mahu meninggalkan Anfield. Terkini, Salah meletakkan nasibnya di tangan Liverpool apabila mendakwa segala-galanya terpulang kepada keputusan kelab. Sejak meninggalkan Roma pada 2017, beliau sudah menjaringkan 86 gol sepanjang 124 penampilan di Liga Perdana. Jadi itu saja Top 5 News pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM, jom kongsi rezeki bersama Karangcraft Medicare. Jana pendapatan tanpa modal besar hanya dari rumah. Dan kepada anda, teruskan setia bersama Sinar Harian di portal, Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Assalamualaikum dan salam hormat.